Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kalau tadi kita bersama dengan Jauhar dan kali ini kita bersama pula dengan Bank Islam, bantuan untuk asnaf dan usahawan mikro. Dan panel yang kita bawakan pada pagi ini tak lain dan tak bukan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad, iaitu Encik Muhammad Muazzam Mohamed. Assalamualaikum Encik Muazzam. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Jadi kasih jemput saya. sama-sama kan. Jadi Encik Muazzam, COVID-19 ini membawa kita kepada kesan dan kebimbangan kepada pelanggan dan juga perniagaan lah kan, terutamanya baru-baru ni yang amat berhormat Perdana Menteri pun ada dalam pembentangan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang pertama telah mengumumkan Bank Islam sebagai bank pertama yang akan melancarkan program ini bagi membantu usahawan B40 dan yang paling terkesanlah akibat pandemik COVID-19 ni. Jadi mungkin Encik Muazzam boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai usaha ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya seperti yang kita pun dah sedia maklumkan, isu COVID di Malaysia ni kita telah mula merasainya daripada bulan Januari dan sampai sekarang ni semenjak 18 Mac kerajaan telah melaksanakan PKP. Jadi ramai sebenarnya apabila PKP ini dilaksanakan, kita pun boleh dengar dan kita boleh lihat ramai juga yang terjejas. Betul. Dari segi pendapatan. Sebab sebelum ini kalau kita perasan, Malaysia dan juga di tempat-tempat lain, negara-negara lain, orang duk bercakap pasal gig ekonomi dan sebagainya. Gig ekonomi ini yang maknanya ramai antara orang-orang kita yang bekerja secara sendiri. Tetapi one key thing about gig economy adalah income is generated setiap kali kita katakan orang tu dapat bekerja. Betul. Jadi apabila situasinya yang mana kita tidak dapat keluar bekerja, jadi pendapatan itu terputus. Betul. Ya? Jadi berdasarkan kepada keadaan yang mana PKP itu perlu dilaksanakan supaya kesihatan itu kita dapat wabak itu kita dapat bendung ya. Tetapi kesan sampingan dia itu kesan kepada ekonomi lah dan juga kepada pendapatan ya rakyat kita. Jadi kerajaan baru-baru ini, saya rasa Perdana Menteri pada 27 Mac telah mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin nama dia. Dan seperti yang disebutkan tadi, dalam pakej ransangan ekonomi prihatin ini Perdana Menteri telah mengumumkan satu program keuangan sosial ya yang melibatkan institusi perbankan Islam dan juga majlis-majlis agama dan agensi pelaksana. Dan tujuannya adalah untuk memberi kita kata a breather ya, bantuan kepada usahawan daripada golongan B40 yang terutamanya mereka yang kita kategorikan usahawan mikro lah. Jadi susulan daripada announcement daripada Perdana Menteri itu, Bank Negara Malaysia kemudiannya membuat kenyataan susulan yang mana program keuangan sosial itu yang dinamakan sebagai program iTekad akan dilancarkan dan di dalam program iTekad itu bank pelaksananya yang pertama adalah Bank Islam untuk program iTekad ini. Okay, jadi Encik Muazzam nak tahu juga dengan lebih lanjut mengenai program iTekad ni. Apa dia sebenarnya iTekad ni? Okey, program iTekad ni sebenarnya seperti yang diumumkan adalah program keuangan sosial yang mana dia melibatkan dua elemen ya. Satu elemen kita kata microfinancing yang kemudiannya digabungkan dengan elemen keuangan sosial Islam ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberi bantuan kepada micro entrepreneur. Okey, nama dia macam tu ya. Jadi apakah elemen-elemen tersebut? Okey, elemen microfinancing, pembiayaan mikro, saya rasa ini biasa. Ramai orang telah faham. Dia ada elemen yang kita gabungkan tu tadi, saya sebutkan tadi adalah elemen keuangan sosial Islam. Jadi elemen dia tu, instrumen keuangan sosial Islam adalah instrumen seperti zakat, wakaf dan juga sedekah. Okey. Jadi iTekad ini menggabungkan kedua-dua elemen ini. Jadi seperti yang telah diumumkan oleh Bank Negara itu, sebenarnya program iTekad ini perlu dilaksanakan oleh
institusi perbankan Islam. Tetapi buat permulaannya ini, Bank Islam telah dipilih sebagai bank yang pertama untuk melaksanakan program iTakat ini, yang mana untuk Bank Islam sendiri, untuk fasa yang pertama yang kami lakukan ini akan melibatkan kolaborasi sebenarnya Bank Islam, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAWIP dan juga SME Corp, ya. Jadi dia mempunyai beberapa komponen di situ, yang mana seperti yang semua sedia maklum, kalau saya boleh sentuh sikit di sini, Bank Islam sebelum ini pun kita telah aktif dalam bekerjasama dengan agensi-agensi terutama Majlis Agama Islam negeri-negeri untuk mengembangkan keuangan sosial Islam, ya. Sebab itu sebelum ini kita telah lancarkan program-program pembangunan tanah wakaf yang mana dipelopori oleh Bank Islam dan ada beberapa Majlis Agama Islam negeri, ya. Dan juga pada Januari 2018 Bank Islam sendiri telah melancarkan kita punya vehikel yang kita namakan sebagai Sadaqah House Bank Islam. Tujuan dia adalah betul-betul untuk memacu agenda keuangan sosial Islam, ya. Dan program iTakat ini adalah satu program yang kita lakukan di bawah bumbung Islamic Social Finance Agenda kita, yang selaras dengan apa yang inisiatif yang dijalankan oleh Bank Negara Malaysia, ya. Yang mana ia seperti yang saya sebutkan tadi, melalui kolaborasi. Jadi kalau saya boleh sentuh sedikit mengenai kolaborasi itu, ya, apa yang membezakan kita daripada program-program mikro lain, ya. Sebab program pembiayaan mikro lain yang ada di Malaysia ini adalah kepada pembiayaan mikro sahaja. Jadi iTakat ni seperti saya sebutkan tadi, kita gabungkan pembiayaan mikro, kita gabungkan dengan instrumen keuangan sosial Islam. Dan yang menariknya dengan program yang kita lakukan ini, kerana kita pun sedar, ya, untuk pengusaha mikro ini apa yang mereka perlukan bukan setakat dari segi financial capital sahaja, pembiayaan sahaja, mereka juga perlukan bantuan dari segi latihan, coaching, monitoring. Sebab itu kita ada jemput juga SME Corporation untuk bersama-sama dalam program iTakat ini, supaya dari segi monitoring, coaching dan sebagainya boleh dilaksanakan oleh SME Corporation. Jadi ia merupakan satu program yang lebih menyeluruh lah, kalau saya boleh rungkapkan di situ. Okey, jadi iTakat ini merupakan kolaborasi bersama dengan Majlis Agama Islam Wilayah dan juga SME Corp lah. Jadi untuk pengusaha mikro ni, bagaimana mereka dikenal pasti? Adakah Majlis Agama Islam Wilayah akan mengenal pasti dan suggest kepada Bank Islam, ataupun pengusaha mikro ni perlu apply sendiri iTakat itu? Ya, okey. Sebenarnya kita akan lancarkan program ini selepas musim PKP ini nanti. Jadi pada bulan 1 Mei nanti, jadi kita akan berikan butiran-butiran secara lebih terperinci lah berkenaan dengan macam mana cara nak memohon, ya. Tetapi secara umumnya sebenarnya pengusaha mikro mereka boleh membuat, kita kata, application, ya, permohonan terus kepada Bank Islam melalui email sadaqahhouse@bankislam.com.my untuk memohon, ya. Tetapi jadi saringan yang kami lakukan itu sebab yang untuk fasa yang pertama ini kami lakukan dan availability-nya adalah kepada pengusaha-pengusaha mikro di sekitar wilayah persekutuan. Kita pun akan cross check juga nama itu dengan contohnya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, ya. Dan SME Corporation. Kenapa kita akan cross check? Seperti yang saya sebutkan tadi, dia ada elemen microfinancing, dia ada elemen Islamic Social Finance. Dalam elemen Islamic Social Finance itu ada zakat. Jadi untuk penerima zakat itu perlu kategori asnaf lah. Sebab itu dia perlu, saringan itu perlu merangkumi golongan asnaf di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan juga. Jadi bila saya sebutkan pengusaha mikro itu sendiri, definisi pengusaha mikro ini adalah pengusaha yang mana jualannya
tidak melebihi RM300,000 setahun. Jadi pada kadar tidak melebihi RM25,000 sebulan ataupun RM800 sehari, ya. Dan tidak melebihi tidak mempunyai lebih daripada 5 kaki tangan. Kita katakan macam itulah, lebih kurang, ya, pengusaha mikro. Jadi contohnya mereka yang menjual di pasar tani, di pasar malam boleh memohon dengan syarat perniagaan mereka adalah berdaftar dengan SSM lah. Jadi antara secara umumnya kata syarat-syarat untuk memohon tu nanti perlukan dokumen tu kita mudahkan. Tak seperti untuk memohon pembiayaan bank komersial, kita mudahkan sikit, tetapi perkara-perkara asas seperti maklumat berkenaan identiti pemohon itu IC, ya, maklumat perniagaan, bukti-bukti perniagaan, contohnya permit perniagaan dan sebagainya tu kita akan perlulah, ya. Tetapi yang perinciannya nanti kita akan umumkan pada 1 bulan Mei nanti, insya-Allah. 1 bulan Mei nanti akan diumumkanlah perincian-perinciannya. Ya. Insya-Allah. Jadi kami di TV Al Hijrah mendoakan semoga usaha iTekad yang diterajui oleh Bank Islam ni dapat membantu pengusaha-pengusaha mikro di luar sana untuk bangkit selepas pandemik COVID-19 ni. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Muazzam Mohamed yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad kerana sudi untuk membantu mereka di luar sana, terutamanya pengusaha-pengusaha mikro. Jadi kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Jangan ke mana, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini.